Salam sejahtera, saya Patricia Arjuna, anak kemarau pemegang nombor metrik 287315. Ringkasan perniagaan ini adalah berkaitan dengan produk makanan. Perniagaan ini merupakan perniagaan jenis perkongsian yang memiliki 10 orang rakan kongsi. Nama perniagaan ini adalah Cheese Marvelous kerana perniagaan ini hanya berasaskan produk cheese iaitu cheesy powder. Kelebihan produk ini adalah mudah disediakan terutamanya bagi pelajar universiti. Kerana penyediaan hanya menggunakan air panas atau air suam agar cheesy powder tersebut boleh dicairkan menjadi seperti sos dan ia boleh dimakan dengan pelbagai jenis makanan serta dijamin halal. Produk ini juga boleh digunakan banyak kali kerana mempunyai kuantiti yang banyak dalam satu paket. Sebelum memulakan perniagaan ini, setiap rakan kongsi telah menyumbangkan modal permulaan yang diperlukan bagi menanggung kos pembelian produk, kos penghantaran dan perbelanjaan perkhidmatan. Perniagaan ini mula beroperasi pada Mac 2022 dan dijalankan di Universiti Utara Malaysia UUM dengan mempromosikan produk kami di setiap Dewan Penginapan Pelajar di dalam kampus dan Dewan Penginapan Pelajar yang terletak di Bukit Kacih. Perniagaan Cheese Marvelous ini dijalankan secara atas talian melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, website dan WhatsApp. Sesiapa yang berminat untuk membeli produk kami, mereka boleh menghubungi kami melalui platform tersebut untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk kami. Perniagaan Cheese Marvelous juga menyediakan penghantaran cash of delivery COD kepada pelanggan yang tinggal di sekitar universiti dan pembayaran secara atas talian atau deposit bank juga diterima. Setelah melakukan aktiviti jual beli produk, kami akan mendapatkan maklum balas pelanggan tentang kepuasan terhadap produk yang kami tawarkan agar dapat melakukan penambahbaikan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan kami. Nama syarikat kami ialah Cheese Marvelous yang beroperasi di Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok Kedah Darul Aman Malaysia. Nombor telefon yang boleh dihubungi adalah 0107831232. Kami juga telah mencipta 5 laman web iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, website dan bisnes email. Jenis perniagaan kami adalah perkongsian, manakala aktiviti utama perniagaan kami adalah menjual produk cheesy powder dan perniagaan ini didaftarkan pada Mac 2022. Modal permulaan perniagaan terdapat 10 orang rakan kongsi iaitu Muhammad Faizul Aimin bin Muhammad Fadil, Lashini anak perempuan Murugan, Muhammad Amirun Hakim bin Zabri, Jesselina Zara anak Jang, Mas Azena Ginduku, Adik Kurnia binti Anto Arito, Ahmad Amizan bin Muhammad Nur, Ahmad Firas Hakim bin Hamad Syarin, dan saya Mahadewan Dewan anak Kitinagaran, dan terakhirnya Patricia Ajuan akan Kamara. Setiap rakan kongsi menyumbang sebanyak 10% daripada modal perumahan. Setiap rakan kongsi menyumbang sebanyak RM33.80 sebagai modal perumahan dan jumlah adalah sebanyak RM338 iaitu merupakan modal perumahan perniagaan kita. Rakan kongsi yang pertama ialah Muhammad Faizul Aiman bin Muhammad Fadil, merupakan lelaki yang berumur 21 tahun dan pengalaman kerja ialah kedai bakery bagi Bake with Yen. Seterusnya ialah Lashini anak perempuan Murugan, merupakan 21 tahun dan jantina perempuan yang merupakan retail sales associate sebagai pengalaman kerja. Yang seterusnya ialah Muhammad Amirun Hakim bin Zabri, merupakan berasal daripada Kelantan yang mempunyai ijazah sarjana muda sains dengan kebujian dan merupakan supervisor Top Glove Sdn Berhad. Yang kelima ialah Jesselyn Zara Anna Jang, merupakan supervisor McDonald dan berasal daripada Sarawak. Dan seterusnya ialah Mas Azin Gundiku, merupakan perempuan yang mempunyai ijazah sarjana muda pengurusan pembangunan dengan kebujian dan juga mempunyai pengalaman kerja sebagai sales assistant Hin Yang Hoto. Yang seterusnya merupakan rakan kongsi yang keenam iaitu Adik Kurnia binti Anto Aritu yang berasal daripada Kuala Lumpur dan mempunyai diploma dan mempunyai pengalaman kerja sebagai accountant assistant. Yang seterusnya adalah Ahmad Amizan bin Muhammad Noor yang mempunyai sijil pelajaran
Malaysia dan mempunyai pengalaman sebagai cashier dekat KFC Bandar Sungai Long dan PPB Volunteers 2022. Seterusnya ialah Ahmad Firas Hakim bin Ahmad Sarin, mempunyai pengalaman kerja sebagai bengkel auto detailing kereta. Dan seterusnya ialah merupakan saya, Mahadevendra Tinagaran, mempunyai ijazah dalam Sarjana Muda Sains Ekonomi, mempunyai pengalaman kerja sebagai supervisor di Old Town White Coffee dan mempunyai accountant sebagai PM Dewa Enterprise. Yang terakhir pula Patricia Arjuna Anna Kamara yang berasal daripada Sarawak dan mempunyai ijazah dalam pendidikan dan supervisor Baskin Robin. Hai, nama saya Adi Kurnia, nombor matrik 288763. Kali ini saya akan membentangkan tentang sejarah, status dan juga rancangan masa hadapan untuk syarikat kami. Untuk sejarah, syarikat kami ditubuhkan pada 1 Mei 2022 dan dinamakan sebagai CIS Marvelous. Syarikat kami mempunyai 10 anggota ahli dan juga kami memilih produk cheese powder kerana ianya merupakan produk yang unik dan lain daripada yang lain. Untuk status, syarikat kami ini masih berstatus stabil hari ini kerana produk cheese powder ini masih mendapat sambutan ramai daripada setiap pelanggan. Hal ini kerana cheese powder merupakan produk yang sedap dan juga sangat mudah cara penyediaannya. Seterusnya kami juga membuat promosi secara berterusan di media-media sosial seperti di Facebook dan juga di Instagram. Untuk rancangan pada masa hadapan pula, syarikat kami bercadang untuk menambah variasi atau perisa baru seperti cheese yang berperisa pedas. Seterusnya kami juga ingin meningkatkan lagi kualiti daripada segi produk dan juga layanan kami terhadap pelanggan. Dan akhir sekali, syarikat kami bercadang untuk membuka beberapa buah kedai fizikal di seluruh Malaysia. Untuk pentadbiran organisasi, pengurus urusan ialah Faizul Aiman. Untuk pengurus operasi iaitu Mas Azani dan dibantu oleh Jaselina dan juga Patricia. Untuk pengurus kewangan ialah Lashini dan dibantu oleh Amirun. Pengurus pentadbir Hamizan dan dibantu oleh Ahmad Firas. Pengurus pemasaran Adi Kurnia dan dibantu oleh Mahathir. Untuk fungsi dan tanggungjawab, pengurus urusan bertanggungjawab dalam mengurus dan mengawal segala aktiviti di dalam sebuah syarikat. Untuk pengurus operasi pula bertanggungjawab untuk mengurus aktiviti seharian dalam sesebuah syarikat. Seterusnya untuk pengurus kewangan bertujuan menyelaraskan dan membentuk strategi kewangan berasaskan keperluan perniagaan untuk syarikat. Seterusnya pengurus pentadbiran bertanggungjawab untuk mengenali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat. Dan akhir sekali pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran untuk syarikat seperti promosi produk dan jualan diskaun. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Zabri. Nombor matrik saya 288384. Saya ingin membentangkan mengenai senarai jawatan dan bilangan pekerja bagi company CIS Marvelous kami. Kami mempunyai bilangan pekerja seramai 10 orang yang terdiri daripada pengurus urusan 1 orang, pengurus operasi 1 orang, pengurus kewangan 1 orang, pengurus pentadbiran 1 orang, pengurus pemasaran 1 orang. Dan pembantu operasi kami mempunyai 2 orang, pembantu kewangan kami mempunyai 1 orang, pembantu pentadbir juga 1 orang dan pembantu pemasaran 1 orang yang berjumlahkan 10 orang pekerja. Hai, nama saya Mas Aziani Kinduku, memegang nombor matrik 286268. Saya akan membentangkan berkaitan dengan carta jawatan dalam bahagian operasi. Yang mana dalam bahagian operasi ini mempunyai pengurus operasi iaitu saya sendiri, Mas Aziani, dan saya mempunyai 2 pembantu iaitu Jaselina Jara dan juga Patricia. Seterusnya adalah imbuhan dan gaji bahagian operasi. Yang mana bagi pengurus operasi, gajinya adalah sebanyak RM5,300, KWSP pula RM636, untuk perkeso pula sebanyak RM106 dan gaji bersih pula adalah sebanyak RM4,558. Dan untuk bagi pembantu operasi pula, gajinya adalah sebanyak RM4,800, KWSP RM576, perkeso RM96 dan gaji bersihnya adalah sebanyak RM4,129. Seterusnya adalah rancangan pemasaran. Kita tahu bahawa setiap perniagaan mempunyai rancangan pemasaran untuk mencapai objektif pemasaran ataupun sasaran pasaran.
Begitu juga dengan syarikat kami iaitu Cheese 15 melakukan perbincangan berkaitan kelancaran pemasaran kami yang pertama. Perancangan pertama yang kami bincangkan adalah sasaran pasaran, yang mana kami telah menyasarkan ini kepada orang awam seperti pelajar UUM, pencara dan pekerja-pekerja UUM serta orang awam. Kami menyasarkan ini kepada pelajar UUM kerana untuk memudahkan mereka membeli tanpa menggunakan platform dalam talian seperti Shopee, Lazada dan juga website-website yang lain. Untuk pensyarah dan pekerja-pekerja UUM pula, kami telah menyasarkan ini kepada mereka kerana untuk melancarkan lagi pemasaran kami. Dan untuk orang awam pula, ini untuk memenuhi kehendak mereka yang ingin membeli cheese powder tersebut. Dan untuk rancangan yang kedua adalah pesaing, yang mana kami mempunyai dua pesaing. Yang pertama adalah Crips Fest, yang mana mereka telah menjual potato chips dan pemasaran mereka adalah sebanyak 20%. Dan untuk saingan kedua kami pula adalah Cheeselicious, yang mana mereka telah menjual Carrabback cheese dan pemasaran mereka adalah sebanyak 15%. Rancangan yang ketiga adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk, yang mana kami telah menyusun atur pembagian tugas dalam pemasaran agar penghantaran ini berjalan dengan lancar dan dapat meyakinkan kualiti produk kami dan halal kepada pelanggan kami. Kedua adalah penetapan harga, yang mana untuk jualan pertama kami telah menetapkan harga cheese powder kami ini sebanyak RM18 per unit. Dan untuk pembelian pertama akan diberikan hadiah, yang mana setiap pembeli pertama yang membeli cheese powder akan diberikan hadiah percuma 1 per unit cheese powder lagi. Dan untuk jualan kedua pula, kami akan meningkatkan harga ini kepada RM20 per unit, dan ini bergantung dengan peningkatan harga pada masa kini. Dan untuk yang ketiga pula adalah strategi tempat, yang mana tempat pemasaran dilakukan dalam talian, iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp dan website yang telah kami bincangkan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai keperluan pejabat kami. Kami menggunakan perabot banyak dua, iaitu meja dan kerusi. Meja kami memilih untuk menggunakan 3 unit yang berharga RM100 seunit yang berjumlahkan total RM300. Bagi kerusi, kami membeli 8 unit kerusi dengan berharga RM70 seunit yang bertotalkan RM560. Keperluan pejabat yang lain kami menggunakan seperti komputer, mesin pencetak dan kelengkapan alat tulis yang berjumlahkan kesemuanya RM7,200, RM440 dan RM160 yang bertotalkan jumlah RM8,660. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengenai perbelanjaan utiliti pentadbiran bulanan bagi company kami. Kami menggunakan 3 jenis, iaitu air, elektrik dan internet. Air kami berkos sebanyak RM500, elektrik pula RM800 dan kami menggunakan internet yang berkos RM190 sebulan. Total jumlah perbelanjaan utiliti dan pentadbiran bulanan kami adalah RM1,490 saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Mizan bin Muhammad Noh, nombor matrik 1089882. Akan membentangkan bahagian pelan pejabat dan rancangan peluang operasi bagi deskripsi produk. Dan untuk pelan pejabat, rajah berikut menunjukkan pelan pejabat bagi Cheese 15. Terdapat bilik mesyuarat, bilik stor, bilik fail, lobi utama, tandas, bilik pengurus dan ruang pejabat. Bagi bahagian deskripsi produk, terdapat beberapa cheese 15 ataupun produk cheese 15 cheesy powder ini adalah 250 gram dan bahan-bahan yang digunakan dalam cheese 15 cheesy powder ini adalah pepelja susu, kanji, maltodextrin, dextrose,
garam mineral, serbuk sayur, keju, ekstra ragi, enjin anti-caking, ekstra rempah dan pewarna makanan. Bagi aplikasi produk, buka ziplock bag cheese marvelous cheesy powder dan ambil sedikit serbuk cheesy powder. Seterusnya masukkan air bersuhu biasa, panas atau suam. Dan langkah ketiga adalah kacau sehingga sebati. Dan langkah keempat adalah produk sedia untuk dinikmati. Terdapat beberapa kebaikan produk cheese marvelous cheesy powder. Terdapat beberapa kebaikan menggunakan cheesy powder, antaranya adalah boleh digunakan pada video biasa saja, penyediaan yang mudah dan pantas, hanya perlu tambah air suam dan panas, boleh dimakan dengan pelbagai jenis makanan, dijamin halal dan disahkan oleh JAKIM, sedap hingga menjilat jari, harga yang sangat berkesan iaitu hanya RM18 sahaja, dan mempunyai reka bentuk yang mudah dibawa dan disimpan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ahmad Firas Sakib bin Rahmat Sarin, nombor matris 89754. Berikut adalah pelan operasi kami di mana kami memproses dalam pembuatan produk cheese powder kami iaitu cheese marvelous. Seperti yang kita lihat, terdapat penyimpanan bahan mentah yang mempunyai dua pintu yang keluar kilang dan satu pintu yang memasuki kilang di bahagian dalam. Plan tersebut sememangnya memudahkan kami jika terdapat bahan yang perlu diangkut daripada lori terus masuk ke bahagian pemprosesan kami. Kami juga melabelkan bahagian pemprosesan supaya seperti mengadun, dehydrator, pengasingan serta pembungkusan supaya penerangan yang itu lebih jelas kepada pembaca. Seterusnya bahagian proses operasi di mana proses kami bermula dengan mencampurkan adunan-adunan bahan mentah yang ditetapkan mengikut produk serta jenisnya secara berperingkat dan bukan serentak. Selepas itu, kami mengeringkan produk tersebut dengan menggunakan food dehydrator untuk mengeringkan air yang terdapat dalam serbuk yang dihasilkan. Kemudian, mengasingkan produk tersebut mengikut jenis produk dan akhir sekali pembungkusan yang dijalankan dan sedia untuk dihantar kepada pengguna dan pembekal atau ejen kami. Dalam jadual yang dipaparkan, menunjukkan nama pembekal syarikat ataupun item serta bahan mentah yang kami gunakan dalam penghasilan cheese marvelous. Seperti yang anda lihat, kami meminimalkan syarikat pembekal bagi memudahkan penambahan stok bahan mentah. Catat aliran operasi. Dalam bahagian ini, kami akan menjelaskan proses operasi perkhidmatan sehingga pelanggan menerima barangan kami setelah membuat tempahan atas talian. Langkah pertama adalah pelanggan akan membuat pilihan tentang jumlah produk yang mereka ingin beli, sebanyak berapa yang mereka nak, berapa banyak yang mereka mahu. Seterusnya adalah proses pembayaran dilaksanakan secara transaksi atas talian ataupun pemindahan kredit. Dan yang ketiga adalah pembungkusan produk dilaksanakan oleh kami untuk dihantar kepada pelanggan-pelanggan kami yang sudah memberi alamat. Dan seterusnya adalah produk akan dihantar melalui pos beserta alamat pelanggan. Itu tarikh dan juga tempoh berapa lama produk itu dihantar bergantung pada pos perkhidmatan pos yang telah yang kami gunakan. InsyaAllah akan sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir adalah pelanggan menerima produk kami dan menikmati produk-produk kami. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah perbelanjaan pemasaran, yang mana perbelanjaan pengeluaran kami adalah sebanyak RM338 bagi 10 orang ahli, dan untuk pembelian pertama berjumlah 22 per unit dengan harga RM18 per unit, dan kami juga akan memperoleh keuntungan sebanyak RM396. Dan kami akan meningkatkan harga ini kepada RM20 mengikut peningkatan harga barang pada masa kini. Nama Muhammad Faizal Aiman Muhammad Fadil, nombor matrix 287104. Hari ini saya membentangkan mengenai The Business Model Canvas. Pertama sekali mengenai customer segment, iaitu meletakkan pada pelajar UM, pekerja UM, pekerja pejabat dan orang awam. Selain itu juga terhadap value proposition pula kami memilih kepada kualiti barang yang berpatutan, mudah dibuat atau disediakan, dapat makan dengan pelbagai jenis makanan dan dapat makan pada bila masa sahaja dan cara penyediaan hanya perlu tambahkan air panas atau air suam.
Seterusnya, kami juga memilih channel untuk menyiarkan produk kami kepada 3 laman sesawang, iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga website. Di samping itu juga, kami juga adakan customer relationship bagi mengukuhkan hubungan antara penjual dan pembeli, iaitu dengan berinteraksi di media sosial, memberikan free gift kepada pelanggan yang pertama, memberi perkhidmatan baik kepada pelanggan, mengadakan juga COD kepada pelanggan dan tidak juga lupa meminta kepada pelanggan supaya memberi feedback tentang produk kami. Tambahan pula, revenue streams pula by our product sale hanya berfokus kepada satu jenis produk daripada AirAsia HQ, iaitu produk sebut cheese yang mengandungi 250 gram. Walau bagaimanapun, key resources our product kami dapat daripada local suppliers dan social media. Walhal, kami juga memegang key activities untuk sebarkan our product di social media daripada marketing dan juga online e-commerce management. Moreover, juga tidak ketinggalan terhadap key partners iaitu daripada courier company from Instagram and cheese powder agent by AirAsia HQ. Finally, about cost structure from delivery, process our product, post delivery ancillary. Sekian, terima kasih. Nama saya Jesslyn Najara, anak Jam, memegang nombor matrik 287771. Seterusnya, kita akan pergi ke rancangan kewangan bagi pelan perniagaan kami, iaitu produk cheese powder. Untuk anggaran jualan, kami telah menetapkan harga untuk satu kotak cheese powder berharga RM18 untuk satu kotak. Dan untuk anggaran, kami akan menjual sebanyak 275 kotak untuk cheese powder dan dengan untung sebanyak RM4,950. Seterusnya, perbelanjaan bagi syarikat kami, iaitu ada 5 perkara yang memerlukan perbelanjaan, iaitu pertama, produk cheese powder, kos sebanyak RM360. Yang kedua, modal perniagaan, kos sebanyak RM332. Yang ketiga, kos penghantaran produk sebanyak RM10.20. Yang keempat, keperluan perabot, kos sebanyak RM8,660. Dan yang kelima, perbelanjaan utility, kos sebanyak RM1,490. Dan anggaran perbelanjaan sebanyak RM10,852.20. Aliran tunai ataupun kewangan. Perbelanjaan tetap. Terdapat 3 perkara yang memerlukan perbelanjaan tetap, seperti belian tunai, ansyuran pinjaman dan peralatan pejabat. Untuk bulan 1, kami menganggarkan untuk belian tunai sebanyak RM500, ansuran pinjaman sebanyak RM300, peralatan pejabat sebanyak RM250. Untuk bulan 2, perbelanjaan tunai dianggarkan sebanyak RM500 juga, ansuran pinjaman RM300 dan peralatan pejabat RM250. Manakala untuk bulan 3 hingga bulan 12, perbelanjaan tunai dianggarkan sebanyak RM5,000, ansuran pinjaman RM3,000, peralatan pejabat RM2,500. Dan untuk jumlah setahun, kami menganggarkan belian tunai sebanyak RM6,000, ansuran pinjaman RM3,600 dan peralatan pejabat sebanyak RM3,000. Manakala untuk perbelanjaan operasi ataupun yang berulang, terdapat 3 perkara, iaitu gaji, sewa, belanja utility. Kami menganggarkan untuk bulan 1 gaji sebanyak RM1,000, sewa RM500,
belanja utility 300. Untuk bulan 2 juga kami menganggarkan kos sebanyak 1,200, sewa 500, belanja utility 300. Manakala untuk anggaran bulan 3 hingga bulan 12, gaji sebanyak 15,000, sewa 5,000, belanja utility sebanyak 3,200. Dan untuk jumlah setahun, kos bagi gaji dianggarkan sebanyak 17,200, sewa 6,000, belanja utility 3,800. Untuk jumlah besar perbelanjaan juga, untuk bulan 1 sebanyak 2,850, bulan 2 dianggarkan sebanyak 3,050, dan manakala bulan ketiga hingga bulan 12 sebanyak 33,700, dan untuk setahun dianggarkan sebanyak 39,600. Seterusnya, lebihan atau kurangan tunai, iaitu jumlah A tolak jumlah B3. Untuk bulan 1 sebanyak 2,490, bulan 2 2,690, bulan 3 hingga bulan 12 sebanyak 29,470, dan untuk setahun dianggarkan sebanyak 34,650. Penyata untung rugi pula. Untuk jualan tahun 1 sebanyak 275 kotak dengan jumlah sebanyak RM4,950. Untuk tahun kedua dianggarkan sebanyak 295 kotak dengan jumlah sebanyak RM5,310. Dan pada tahun ketiga dianggarkan jualan sebanyak 310 kotak dengan jumlah RM5,580. Manakala untuk perbelanjaan terdapat 4 perkara, iaitu gaji, sewa, kadar bayaran dan alat tulis. Untuk gaji pada tahun pertama dianggarkan sebanyak 1,000, sewa sebanyak 500, kadar bayaran sebanyak 350, alat tulis sebanyak 2,500 dengan jumlah sebanyak 2,100 untuk tahun pertama. Manakala untuk tahun kedua, gaji dianggarkan sebanyak 1,200, sewa 500, kadar bayaran 350, alat tulis dianggarkan sebanyak 250 dan dengan jumlah sebanyak 2,300. Yang terakhir, pada tahun ketiga, gaji dianggarkan sebanyak 1,500, sewa dianggarkan sebanyak 500, kadar bayaran sebanyak 380, alat tulis sebanyak 300 dan jumlah pada tahun ketiga dianggarkan sebanyak 2,680. Perbelanjaan operasi dan ataupun yang berulang, terdapat 3 perkara juga, iaitu gaji, sewa, belanja utility. Pada tahun pertama dianggarkan gaji sebanyak 1,000, sewa 500, belanja utility sebanyak 300 dan jumlah dianggarkan sebanyak 1,800 untuk tahun pertama. Pada tahun kedua, gaji dianggarkan sebanyak 1,200, sewa 500, belanja utility 300 dan jumlah dianggarkan sebanyak 2,000 pada tahun kedua. Seterusnya kita pergi ke tahun ketiga. Gaji dianggarkan sebanyak 1,500, sewa 500, belanja utility 320 dan jumlah pada tahun ketiga dianggarkan sebanyak 2,300.
jumlah perbelanjaan iaitu B1 tambah B2 pada tahun pada tahun pertama, jumlah dianggarkan sebanyak 3,900. Pada tahun kedua, jumlah dianggarkan sebanyak 4,300 dan jumlah yang ketiga dianggarkan 4,980. Keperluan kewangan. Secara keseluruhannya, kami memerlukan kewangan sebanyak RM50,452.20 bagi memulakan perniagaan kami iaitu cheese powder. Seterusnya kita pergi ke jadual pembiayaan projek. Terdapat 3 perkara iaitu kos tetap, kos berubah dan belanja awalan. Untuk kos tetap, jumlah kos dianggarkan sebanyak RM25,500, pinjaman bank sebanyak RM50,000 dan sumbangan usahawan sebanyak RM30,000. Perkara yang kedua iaitu kos berubah, jumlah kos dianggarkan sebanyak RM15,000 dan yang terakhir belanja awalan dianggarkan kos sebanyak RM3,000. Dan untuk jumlah pembiayaan projek bagi jumlah kos dianggarkan sebanyak RM43,500, pinjaman bank dianggarkan sebanyak RM50,000 dan sumbangan usahawan dianggarkan sebanyak RM30,000. Yang terakhir kita pergi ke bayaran balik pinjaman. Terdapat 4 perkara iaitu ansuran pokok, faedah, jumlah bayaran dan baki pinjaman. Untuk tahun pertama, ansuran pokok dianggarkan sebanyak RM10,000, faedah dianggarkan RM2,000, jumlah bayaran dianggarkan sebanyak RM12,000 dan baki pinjaman dianggarkan sebanyak RM30,000. Manakala untuk tahun kedua, ansuran pokok dianggarkan sebanyak RM10,000, faedah dianggarkan sebanyak RM2,000, jumlah bayaran pula dianggarkan sebanyak RM12,000 dan baki pinjaman dianggarkan sebanyak RM20,000. Dan akhir sekali pada tahun ketiga, ansuran pokok dianggarkan sebanyak RM10,000, faedah dianggarkan sebanyak RM2,000, jumlah bayaran dianggarkan sebanyak RM12,000 dan baki pinjaman dianggarkan sebanyak RM10,000. Selamat sejahtera, nama saya Lashni Morgan, matriks nombor saya adalah 287012. Hari ini saya akan membincangkan lampiran yang terdapat dalam kerja khusus kita. Gambar pertama adalah kotak yang mengandungi cheesy powder yang dihantar oleh pembekal. Manakala gambar dua pula poster bagi mempromosikan produk kumpulan kita. Akhirnya, gambar 3 adalah laman aplikasi Instagram kumpulan Cheese Marbles. Itu sahaja dari kumpulan kita. Sekian, terima kasih. Nama Muhammad Faizal Muhammad Fadil, nombor matriks 287104. Hari ini membentangkan tentang mengenai perniagaan Cheese Marbles. Cheese Marbles merupakan sebuah syarikat dropship yang menawarkan perkhidmatan pelbagai jenis makanan food. Kami membekalkan produk dari Erasha HQ yang dibuat daripada bersumberkan sebut cheese yang berkualiti tinggi serta premium. Produk ini dipasarkan di dalam bekas kotak yang mampu memuatkan sejumlah 290 gram sebut cheese berzipkan dengan zipper bag dan mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Sasaran pasaran kami ialah kepada semua peringkat umur termasuklah kanak-kanak dan warga emas yang menggemari cheesy powder yang ringkas, sedap dan berpatutan. Mereka juga boleh menjadikan cheesy powder ini sebagai hidangan makanan yang berbagai untuk disajikan seperti makan bersama dengan ayam goreng, pizza, burger, kentang goreng, kerepek, dijadikan sebut kerepek, salad dan sandwich. Selain itu, disebabkan kuantiti sebut cheese yang terkandung di dalam zipper bag ini adalah sangat banyak, pelanggan kami hanya dapat digunakan dengan kuantiti sikit sahaja, iaitu hanya sesudu sebut cheese dan hanya masukkan ke dalam mangkuk yang tersedia dengan sebut cheese tadi.
dan masukkan air bersuhu biasa atau panas atau som, lalu kacau sehingga sebati dan sedia untuk dinikmati sos cheese itu. Tambahan juga dapat dijimatkan untuk makan dalam masa yang lama. Hal ini juga dapat berkongsi makan bersama-sama dengan rakan-rakan, keluarga atau pasangan mereka semasa meluangkan waktu bersama. Mengikut arus kemodenan teknologi pada hari ini, kebanyakan syarikat telah menjalankan perniagaan dalam talian untuk memasarkan produk-produk mereka sekaligus menarik lebih ramai pelanggan, termasuklah perniagaan kumpulan kami. Kami mempromosikan produk cheesy powder di media sosial seperti Instagram, di Facebook dan juga di status WhatsApp kerana kami yakin produk cheesy powder akan lebih cepat dikenali berbanding memasarkannya di kedai runcit. Justru walaupun pandemik COVID-19 sedang melanda di seluruh negara, perniagaan dalam talian kami masih boleh berjalan dengan lancar tanpa sebarang rintangan. Hal ini kerana pelanggan kami masih boleh mendapatkan produk kami pada bila-bila masa walaupun ketika Perintah Kawalan Pergerakan MCO sedang dijalankan. Di samping itu, pihak kami juga tidak perlu menampung kos sewa ruang runcit, elektrik, iklan dan banyak lagi apabila menjalankan perniagaan secara dalam talian. Kami berharap agar produk cheesy powder ini dapat dipasarkan ke seluruh Malaysia dan menjadi sebut cheese pilihan ramai yang dapat dinikmati tidak mengira di mana pun anda berada. Hai, nama saya Adi Kurnia, nombor metrik 288763. Untuk media sosial, syarikat kami menggunakan dua platform iaitu Facebook page dan juga Instagram. Melalui kedua-dua platform ini, kami dapat berinteraksi dengan pelanggan dan juga pelanggan boleh mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk kami seperti harga, cara perniagaan. Kami juga meletakkan beberapa video dan juga feedback di dalam kedua-dua platform ini. Assalamualaikum, saya Ahmad Firas Kimir Masahrin, nombor matris 289754. Bahagian seterusnya adalah pos promosi jualan, di mana bahagian ini kami menjadikan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai platform utama kami di media sosial. Sebagai contoh sekarang ni adalah pos penggoda penarik. Kami gunakan Instagram dan Facebook Story, di mana pos berkenaan berkekalan di platform selama 24 jam. Dan seterusnya kami akan highlightkan post tersebut pada laman Instagram dan Facebook kami iaitu Cheese15. Berikut adalah post penggoda ataupun penarik yang kami telah buat. Apabila jualan sudah bermula, kami menjalankan soft sales di mana jualan berkenaan dijalankan di media sosial seperti Instagram, Facebook serta WhatsApp supaya memudahkan pengguna dan pelanggan kami untuk berhubung. Kami pelbagaikan media kami supaya kami tidak ada masalah untuk berhubung dengan pelanggan-pelanggan kami. Oleh itu, jualan kami juga dapat disiarkan kepada pengguna di media sosial. Ini pula adalah antara feedback ataupun maklum balas yang kami terima dari pelanggan kami yang menikmati produk kami. Pada bahagian yang terakhir pula, kami meneruskan promosi jualan kami di setiap platform di media sosial agar sampai ke pelanggan kami. Platform yang digunakan juga adalah sama iaitu Instagram dan Facebook kerana platform itu diyakini digunakan oleh ramai orang. Kami menggunakan maklumat jumlah tersebut untuk dijadikan pentas kami untuk mengiklankan produk-produk kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Zabri, nombor matrik saya 288384. Di sini saya ingin membentangkan mengenai business insight media sosial kami iaitu Instagram. Di sini saya memaparkan 4 takat raya bagi insight kami iaitu laman utama, interaction, reach dan post. Bagi laman utama, insight yang dipaparkan adalah seperti berikut yang mengenai posting kami, reach account kami berapa dan total semuanya. Untuk interaction, kita dapat lihat di sini kami ditunjukkan dengan insight berapa like, share dan top post yang dapat oleh akaun kami. Untuk reach, kita dapat lihat akaun kita reach sebanyak berapa banyak seperti yang ditunjukkan di slide saya. Dan untuk post, sebanyak berapa post yang kami telah lakukan sepanjang aktiviti kami. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Khairul Anwar. Nama saya Ahmad Mizan bin Muhammad Noor, nombor matrik 289882 akan membentangkan business plan untuk Cheese15 Cheesy Powder.
Di bahagian ini pelanggan boleh mengakses ke pautan website kami iaitu https://cheesemarvelous.pixsite.com/cheesemarvelous. Kami telah mencipta laman web ini untuk memudahkan pelanggan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang produk jualan kami iaitu Cheese Marvelous Cheesy Powder. Untuk laman web ini, kami menggunakan pelbagai warna yang dapat menarik perhatian audiens dan bakal pelanggan dan dapat menarik perhatian mereka untuk membeli Cheese Marvelous Cheesy Powder ini. Selamat sejahtera, nama saya Lashni Murugan, matriks nombor saya adalah 287012. Hari ini saya akan membincangkan bracket jualan ahli kumpulan saya. Berdasarkan jadual di atas, jadual ini menunjukkan jumlah jualan setiap ahli kumpulan kita. Berdasarkan jadual tersebut, jumlah jualan yang kami peroleh adalah sebanyak 44 kotak cheese powder bersamaan dengan harga jumlah jualan adalah RM792. Jumlah komisen yang kami dapat kumpul adalah sebanyak RM114.40. Penjual terbanyak selama 8 minggu ini adalah Muhammad Faizul Aiman bin Muhammad Fadil yang berjaya menjual 8 kotak cheese powder dan mendapat RM20.80 sebagai komisen beliau. Manakala diikuti oleh Adi Kurnia, Ahmad Firas, Ahmad Hamizan, Jeslina dan saya sendiri, Lashini, Mahadevan, Mas Aziani, Muhammad Amirun dan juga Patricia berjaya menjual sebanyak 4 kotak cheese powder seorang dan mendapat komisen sebanyak RM10.40. Jumlah jualan mingguan. Pemberian komisen yang telah dipersetujui daripada pihak kami dan pembekal sebanyak RM2.60 bagi setiap produk yang dijual. Cheese powder merupakan produk kami yang dijual pada RM18 setiap pack. Berdasarkan gambar raja di atas, merupakan jumlah jualan mingguan. Cheese powder yang dijual oleh syarikat Cheese Marvelous ialah pada minggu pertama sebanyak 5 pack iaitu pada RM90 dijual, manakala pada minggu kedua jualan telah merosot kepada 3 pack iaitu pada RM54 dan meningkat secara drastik pada minggu ketiga iaitu kepada 8 pack iaitu harganya RM144 dan pada minggu keempat telah merosot sedikit sebanyak 2 pack iaitu kepada 6 pack iaitu sebanyak RM108. Pada keempat minggu tersebut merupakan kumpulan pertama dalam menjual produk cheese powder oleh syarikat kami dengan hasil bulanan Mei iaitu sebanyak RM396. Berdasarkan graf di atas, merupakan jumlah jualan iaitu pada warna merah dan jumlah kuantiti yang dijual iaitu pada warna biru. Pada minggu kelima, ia mencatatkan jualan yang terendah iaitu sebanyak 2 pack RM36 dan pada minggu ke-6 merekodkan jualan sebanyak 4 pack iaitu pada RM70 dengan menunjukkan peningkatan. Malahan, pada minggu ke-7 mencatatkan rekod jualan mingguan yang tertinggi iaitu 10 pack iaitu sebanyak RM180 dan minggu terakhir iaitu minggu ke-8 merekodkan jumlah yang sama pada minggu ke-4 iaitu 6 pack sebanyak RM108. Pada keempat minggu tersebut merupakan kumpulan kedua yang dijual produk tersebut dan jumlah hasil pada bulan Jun ialah sebanyak RM369. Maka jumlah keseluruhan jualan produk cheese powder bagi 8 minggu tersebut ialah RM792. Nama saya Jeslina Jara, anak Jang, memegang nombor matrik 287771. Saya akan menerangkan tentang jumlah komisen mingguan bagi produk kami iaitu cheese powder. Kami sekumpulan telah menjual produk kami iaitu cheese powder selama 8 minggu iaitu bersamaan dengan 2 bulan iaitu kita orang menjual pada bulan Mei dan bulan Jun. Kami sekumpulan telah berjaya menjual sebanyak 44 kotak cheese powder selama 8 minggu. Dan untuk bagi setiap jualan
satu kotak cheese powder itu kami telah mendapat komisen sebanyak RM2.60. Dan secara keseluruhannya kami sekumpulan mendapat komisen sebanyak RM114.40 bagi jualan produk sebanyak 44 kotak. Untuk jualan pada minggu ke-7 menyaksikan jualan produk kami yang paling tinggi iaitu sebanyak 10 kotak, dan pada minggu ke-5 menyaksikan jualan produk kami yang paling sedikit iaitu sebanyak 2 kotak. Salam sejahtera, saya Patricia Ajuna, anak kemarau pemegang nombor metrik 287315. Di sini saya akan membentangkan masalah dan cabaran perniagaan atas talian. Antara masalah dan cabaran yang perlu dihadapi oleh usahawan yang menjalankan perniagaan atas talian adalah menghadapi kesukaran untuk memasarkan produk. Hal ini dikatakan demikian kerana usahawan perlu menghadapi kekangan masa untuk membuat laman web di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan website sebagai platform untuk mempromosikan produk mereka. Kurang mahir dalam penggunaan peralatan digital juga mempengaruhi kelancaran aktiviti promosi, dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pemasaran juga menyebabkan sebuah perniagaan menghadapi kesukaran untuk mempromosikan barang. Sebagai contoh, kumpulan kami menjalankan perniagaan atas talian dengan menjual produk cheese powder, namun tidak berjaya menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk kami, menyebabkan kumpulan kami mengalami kesukaran untuk memasarkan produk tersebut. Sukar untuk meraih kepercayaan dan keyakinan pelanggan juga merupakan salah satu masalah dan cabaran perniagaan atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang usahawan atas talian perlu meraih keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap produknya, kerana kebanyakan pelanggan merasa tidak yakin dengan produk yang dijual atas talian kerana mereka hanya dapat menilai sesuatu produk tersebut melalui gambar dan video yang dimuatnai oleh perniaga dan yang telah direview oleh pelanggan lain, serta produk atas talian kebanyakannya tidak dijual di pasaran. Misalnya, produk kami hanya dipromosikan melalui media sosial dengan memuat naik gambar dan video. Perkara tersebut memberi impak ke atas produk yang kami jual kerana kebanyakan pelanggan dan orang ramai tidak percaya akan kualiti produk yang kami tawarkan. Seterusnya, harga produk juga merupakan salah satu masalah dan cabaran perniagaan atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana harga produk yang mahal dapat mempengaruhi keberhasilan sesebuah produk dalam pemasaran. Sebagai contoh, produk yang kami tawarkan agak mahal jika dibandingkan dengan produk yang lain kerana produk yang kami tawarkan merupakan produk yang berasaskan cheese serta produk yang telah siap, dan kami hanya membeli produk kami secara ejen dari pembekal. Yang terakhir adalah lampiran, yang mana dilampirkan beberapa maklumat seperti maklumat peribadi setiap 10 ahli dan juga maklumat institusi. Yang terakhir pula adalah rekod penjualan, yang mana semua rekod jualan adalah sama kecuali seorang ahli iaitu Faizul Aiman. Untuk ke-9 orang ahli pula masing-masing memperoleh keuntungan sebanyak RM36 untuk bulanan, dan untuk tahunan pula sebanyak RM10.40. Manakala untuk Faizul Aiman pula, dia memperoleh keuntungan sebanyak RM72 untuk bulanan dan RM20.80 untuk tahunan.